Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada tahun 2000, 23 tahun dulu, Barisan Alternatif telah mengadakan demonstrasi di depan pejabat Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Demonstrasi itu ialah untuk protes isu royalti minyak Terengganu. Mereka juga menganjurkan seminar untuk menerangkan kepada rakyat kezaliman kerajaan menarik balik royalti minyak 5% oleh kerana kalau ikut perjanjian persekutuan dan perlembagaan, maknanya minyak tu hak Terengganu 100%. Jadi 5% yang diberi sebagai royalti pun yang sebenar zalim. Sekurang-kurang sepatutnya 20%, bukan hanya 5%. Dan itu pun 5% ditarik balik. Ini tindakan Mahathir pada Januari tahun 2000 untuk menghukum rakyat Terengganu kerana memilih kerajaan PAS pada pilihan raya November 99. Dan rakyat Terengganu diberitahu kalau mereka nak pembangunan, kalau mereka nak royalti minyak 5% dikembalikan, maka pilihan raya akan datang tahun 2004, undilah untuk UMNO Barisan Nasional. Kalau tidak, sampai bila-bila Terengganu akan papa, royalti minyak tidak akan dikembalikan dan pembangunan tidak akan diberi kepada Terengganu. Mereka buat yang sama pada tahun 90 di Kelantan. Apabila sudah lulus bajet untuk meningkatkan bekalan air di Kelantan, apabila Kelantan jatuh ke PAS dan Semangat 46 pada tahun 90, kerajaan pusat batalkan bajet dan beritahu orang Kelantan kalau nak air bersih, undi untuk UMNO. Kalau tak undi untuk UMNO, maka minumlah air teh tarik yang datang dari pipe. Itu kezaliman. Tahun 90 dia hukum Kelantan dengan tidak beri air, dan tahun 99 atau tahun 2000, Januari 2000, mereka hukum Terengganu dengan tarik balik royalti. Jadi demonstrasi telah diadakan di depan pejabat Menteri Kewangan, dan mereka buat seminar dan mereka kutuk kerajaan pusat atas tindakan mereka melanggar perjanjian, melanggar perlembagaan dan menafikan hak orang Terengganu yang 97% orang Melayu. Siapa dia yang lantang sangat menentang kerajaan pusat atas isu royalti minyak? Barisan Alternatif yang hari ini dipanggil Pakatan Harapan. Dan Barisan Alternatif terdiri dari PAS, PKR, DAP dan Parti Rakyat Malaysia, PRM. Tapi Parti Rakyat kemudian bergabung dengan PKN untuk menjadi PKR. Jadi masih wujudlah Parti Rakyat di dalam PKR. PAS pula yang menyertai Barisan Alternatif untuk menentang kerajaan pusat dan protes atas isu royalti minyak ialah pemimpin-pemimpin seperti Mat Sabu, Dr. Hatta Ramli, Dr. Zulkifli Ahmad, dan beberapa lagi pemimpin-pemimpin macam Salehuddin Ayub, yang hari ini semua duduk di dalam Parti Amanah. Dan mereka dulu dalam PAS, dan mereka dulu menentang tindakan kerajaan pusat membatalkan atau menarik balik royalti minyak Terengganu. In fact, semua yang boleh dikatakan pemimpin-pemimpin amanah hari ini
asal dari PAS dan mereka lah yang aktif sangat-sangat untuk menentang kerajaan atas isu royalti minyak. Hari ini, yang dulu dipanggil Barisan Alternatif, hari ini menjadi kerajaan dan dipanggil Pakatan Harapan. Dan mereka pula bertindak untuk menarik balik royalti minyak. Dan lebih teruk lagi, sekurang-kurang Mahathir tidaklah seteruk ini. Yang lebih teruk lagi ialah satu dunia mengiktiraf economic zone sebagai 200 km. 200 km is the economic zone. Bermaknanya apa-apa di dalam kawasan 200 km di tengah laut diukur dari pantai semasa air surut, itu hak negeri atau negara tersebut. Hari ini mereka cadang nak kurangkan economic zone dari 200 km kepada hanya 3 batu, 4 km lebih, 4.6 km. Dan apa yang di dalam lengkungan 4 km lebih tu hak Terengganu dan Kelantan. Apa yang di luar 4.6 km hingga ke 200 km hak kerajaan pusat, bukan hak negeri. Ada apa? 3 batu atau 4 km. Ikan pun tak ada. Jangan cerita nak ada minyak ke, sumber asli apa-apa lagi. So, ringkas cerita, they have nationalized or they plan to nationalize the oil and gas. Dan apabila dia nationalize oil and gas ni, bermaknanya dia orang tidak perlu bayar 1 sen kepada Terengganu dan Kelantan. Not 1 sen. Sekarang pun dia sudah nationalize. Dia nationalize oil melalui PDA 74, Petroleum Development Act 1974. Itu pun melanggar perjanjian. Itu pun melanggar perlembagaan. Tapi mereka buat juga. PDA 74 nationalize the oil and gas dan menjadi hak kerajaan pusat, bukan lagi kerajaan negeri. Tapi dengan perjanjian 5% royalty akan diberi balik kepada kerajaan negeri. Itu pun sekarang mereka nak batalkan dengan mereka mengeluarkan undang-undang baru bahawasanya Terengganu punya waters is only up to, Terengganu dan Kelantan waters only up to 3 batu sahaja. Anything above 3 batu, nothing to do with Terengganu dan Kelantan. So in short, mereka tak payah bayar 1 sen duit royalty minyak. Dan royalty minyak pun tu, dia orang nak tukar kepada wang ehsan. Walaupun ada penyajian bahawasanya mereka akan bayar 5% cash kepada negeri-negeri yang ada minyak dan 5% cash tu akan dipanggil oil royalty. Ada di dalam perjanjian sebut oil royalty. So they want to cancel that. So tidak lagi guna istilah oil royalty, hanya guna istilah wang ehsan. Tapi ini akan dibuat hanya kepada Terengganu Kelantan, di mana 97% negeri Terengganu Kelantan rakyat Melayu, mereka tidak akan buat kepada Sabah Sarawak. They don't do this to Sabah Sarawak. Walaupun PDA ni untuk semua negeri dalam Malaysia, semua negeri termasuk Johor ke, Kedah ke, Selangor dan Sabah dan Sarawak. But Sabah Sarawak dia orang tidak akan sentuh, hanya Terengganu Kelantan. Oleh kerana Sabah dan Sarawak ni bukan asalnya Persekutuan Tanah Melayu. Sabah Sarawak ni menyertai Malaysia. Sabah Sarawak was not originally Persekutuan Tanah Melayu. So dia orang tak boleh bully Sabah Sarawak. Kalau dia bully Sabah Sarawak boleh minta keluar dari Malaysia macam Singapura dulu. Dia Sabah, Sarawak, Singapura, tiga wilayah yang menyertai Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. So Sabah, Sarawak dan juga Singapura tidak join Malaysia. Sabah, Sarawak, Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu form Malaysia.
So bermaknanya Sabah Sarawak ni sama status dengan Persekutuan Tanah Melayu. Bukan satu negeri macam Terengganu, Kelantan. So they cannot bully Sabah Sarawak. Kalau dia buat sama di Sabah Sarawak, tarik balik royalty minyak ataupun batalkan istilah royalty minyak, tukar kepada wang ehsan, Sabah Sarawak boleh minta keluar dari Malaysia. Dan Sabah Sarawak ni dengan minyak yang mereka ada, they can survive without Malaysia. Sabah Sarawak tak perlu Malaysia. They can survive. And cuma isu dia dulu oleh kerana security. Takut Sabah Sarawak kalau independent, mungkin Filipin ataupun Indonesia akan colonize Sabah dan Sarawak. So kalau Sabah Sarawak diberi independence tanpa menyertai Malaysia atau form Malaysia, the danger is Filipin atau Indonesia atau kedua-dua sekali akan rampas kuasa di Sabah Sarawak, dan Sabah Sarawak akan menjadi satu wilayah di dalam Filipin atau Indonesia for security. Tapi kalau boleh dijamin Sabah Sarawak tidak akan dirampas oleh Filipin atau Indonesia, maka Sabah Sarawak can become independent dan boleh survive dengan minyak yang dia ada. So kerajaan pusat ni, Pakatan Harapan ni tak beranilah nak pergi bergaduh dengan Sabah Sarawak. Tapi Terengganu Kelantan ni, they were part of the Federation of Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu. Maka sekira ada langkah untuk Terengganu dan Kelantan nak keluar dari Malaysia, kerajaan pusat boleh ambil tindakan. Semacam di Amerika during the Civil War, apabila Southern States of America want to secede from the Union, maknanya beberapa negeri selatan di Amerika nak keluar dari Amerika Syarikat, maka berlaku peperangan lah, Civil War. So Terengganu Kelantan tak ada askar, don't have an army. So kalau nak lawan dengan kerajaan pusat pun, mana soldier-soldier, tak ada. So bermaknanya Sabah Sarawak ni terkunci, Terengganu Kelantan ni terkunci di dalam Malaysia. So this is the point. Barisan Alternatif yang hari ini ialah Pakatan Harapan yang memperjuangkan royalty minyak Terengganu, hari ini menjadi orang yang menarik balik royalty minyak. Dan ringkas cerita, Pakatan Harapan ni telah tikam belakang Terengganu dan Kelantan. Oleh kerana Terengganu dan Kelantan ni tak boleh lawan balik, macam Sabah Sarawak boleh lawan balik, jadi Terengganu Kelantan ni helpless. So they bully Terengganu Kelantan, dan 97 rakyat Terengganu Kelantan ialah orang Melayu, dan hasil atau kekayaan minyak dari Terengganu dan Kelantan yang dinafikan kepada dua negeri tersebut diguna untuk membangunkan Pantai Barat. Dan Pantai Barat ni bukan majoriti rakyat Melayu, ataupun boleh dikatakan 50% rakyat Melayu, dan majoriti dia rakyat bukan Melayu. So itulah cara orang Melayu dianaktirikan oleh Pakatan Harapan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.